Sabah laksana pelbagai inisiatif pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Langsung bersama Suaran Shah untuk laporan penuh dari negeri di bawah payung. Suaran, silakan. Ya, Otto. Kerajaan negeri yang diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS dan PH Plus bukan hanya merancang, malah melaksana banyak inisiatif pembangunan dalam aspek ekonomi juga untuk kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, dakwaan oleh pembangkang kononnya kerajaan GRS PH Plus tidak membawa apa-apa pembangunan di negeri ini adalah tidak betul. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan akan terus berusaha untuk pembangunan negeri dan rakyat. Ia termasuklah meneruskan pelbagai inisiatif pendidikan, penyediaan rumah mesra SMJ di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri dan pemberian bantuan menerusi program sentuhan kasih rakyat syukur. Menyentuh isu bekalan air, elektrik dan jalan raya yang sering dijadikan bahan oleh pembangkang, katanya kerajaan menerima masalah yang diwarisi namun sentiasa berusaha untuk menangani dan menyelesaikan masalah berkenaan. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Naik Taraf Daerah Penusuk. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata banyak lagi pembangunan akan dibawa ke daerah Suk pada masa akan datang bagi memberi manfaat kepada penduduknya. Kita telah bersetuju untuk mempertimbangkan memberi kelulusan RM2 juta kepada satu dewan terbuka untuk Suk ini. Dan juga kerja-kerja menaik taraf urus tia pejabat daerah Suk ini. Dan kosnya kita tunggu nanti daripada pihak JKR dan jawatan yang berkenaan. 30,768 pekebun kecil di Sabah memperoleh pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO melibatkan keluasan hampir 200,000 hektar. Ia sekaligus mencatat 97.62% kadar pensijilan di Sabah. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fong Hin berkata, kerajaan memperkenal dan melaksana pensijilan MSPO sebagai langkah strategik untuk memastikan pengeluaran minyak sawit Malaysia lebih mapan, beretika dan mematuhi piawaian global. Melalui panduan MPOB, kita menyediakan panduan seperti kos yuran pensijilan, latihan dan penyediaan rak simpanan bahan kimia serta peralatan perlindungan diri untuk memenuhi kriteria pensijilan MSPO. Beliau ditemui selepas merasmikan program pemantapan MSPO Pekebun Kecil Sawit Daerah Lahadatu. Program diadakan bertujuan memberi penerangan serta memperluas kefahaman mengenai skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia dan insentif-insentif disediakan bagi menyokong pematuhan terhadap amalan penanaman sawit yang mampan. Turut disampaikan cek curah insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 kepada 7 peserta. 1,577 projek misi sukarelawan siswa Sabah berjaya dilaksana dan memberi manfaat kepada hampir 190,000 komuniti di Sabah. Program berlangsung dari 12 hingga 30 April itu melibatkan penyertaan 100 sukarelawan siswa dan alumni. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agor Dagang berkata 7 lokasi terpilih di seluruh Sabah iaitu Kudat, Kota Merudu, Kota Belud, Ranau, Penampang dan Kalabakan. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Madani berkhidmat misi sukarelawan siswa ke Sabah. Antara projek utama dilaksana dalam misi tersebut termasuk pembinaan laluan berjalan kaki berbumbung dan laluan kerusi roda sepanjang 200 meter bagi murid program pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Lok Tohok, Bangi, Kudat. Selain itu, ruang makan rancangan makanan tambahan di Sekolah Kebangsaan Merotai Besar Kalabakan turut dinaik taraf untuk memberi keselesaan kepada pelajar. Beliau turut mengumumkan kesemua 100 peserta misi tersebut diiktiraf sebagai ejen perpaduan di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa YSS. Kerajaan komited memperkasa ekosistem keusahawanan. Sebanyak RM15 juta diperuntukkan Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan bagi membantu usahawan terlibat dalam sektor pembuatan. RM15 juta untuk membantu kita punya usahawan-usahawan yang terlibat dalam sektor pembuatan daripada segi bantuan mesin, peralatan, pendigitalan dan juga pembungkusan.
setiap tahun kita ada bantu usahawan-usahawan ni mempertingkatkan dorang punya produk tu. Sama ada dorang boleh mohon sijil halal, sijil mesti. Dato' Muhammad Suryadi menyatakan demikian sempena Karnival Usahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS dan Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri. Penganjuran karnival ini sebagai platform kepada usahawan PMKS di Kalabakan dan Tawau untuk meneroka pasaran baharu sehingga mampu menembusi pasaran luar. Sempena majlis ini turut disampaikan bantuan SME Up 2024 dan sijil kepada peserta Transmidi Zon Tawau 2024. Pesta Menuai atau keamatan yang sinonim dengan masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR disambut sepanjang bulan Mei setiap tahun. Detik penting sambutan itu dimulai dengan pelancaran pada 1 Mei ini dengan Tambunan menjadi venue pelancaran kali ini. Butiran lanjut bersama wartawan Maida Yungkit. Keamatan Montok Toin Sanan atau Keamatan untuk Semua, tema diangkat bagi sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun ini bagi berkongsi kegembiraan dan kebersamaan semua lapisan masyarakat. Tema ini dipilih berdasarkan kepada konsep perpaduan dan keterlibatan, keterangkuman dan sebagainya agar rakyat kita sentiasa menghormati antara satu dengan yang lain dan menganggap perayaan-perayaan ini adalah perayaan kita bersama. Tambunan kini menggalas tugas penting selaku tuan rumah pelancaran perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri kali ke-65. Tambunan dipilih sebagai tuan rumah pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada kali ini memandangkan kesediaan kita dan juga memandangkan kita akan melancar revolusi ekonomi pertanian luar bandar dan juga mempromosikan Tambunan sebagai daerah pelancongan. Pelbagai persiapan dilakukan termasuk pertandingan Sugandoi dan Unduk Ngadau bagi mewakili daerah Tambunan dalam acara kemuncak di Hongkod Koisaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang pada 30 dan 31 Mei. Di peringkat pusat bandar pula sudah bermula menurut pengisian-pengisian seperti pameran, agensi kerajaan, negeri dan persekutuan. Tambunan juga pada kali ini menjadi daerah pelancaran mini HPPNS iaitu ataupun Hari Penternak Nelayan Negeri Sabah. Pemilihan Tambunan dengan lanskapnya yang memukau serta keunikan khazanah seni budaya dan adat resam ini berupaya menjadi tumpuan pelancong. Keamatan ini memberikan suatu perubahan dan memberikan pandangan luas kepada semua orang yang memahami erti keamatan. Baik keharapanku dat menikita undat mandat penjurat megalitin tikit-tikit tahun dalah tu kebelancar ngai tit sukot-sukot wago ngai nu kanta-kanta karmayan takotit kemayan keamatan insan dan sentahun. Sebagai warga Tambunan memang sangat bangga dan dapat berpulang untuk sama-sama menyumbangkan bakat untuk kejayaan pada majlis ataupun pada perayaan keamatan kali ini. Keamatan untuk semua bukan sekadar perayaan semata tapi landasan penyatuan dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negeri Sabah. Ketua Antara Tegaidat Keamatan, Maida Yungkit, RTM. Kegagalan set janawkuasa lama menampung pam air yang baru diganti menjadi punca masalah air di Telupit. Adun Telupit Datuk Johnny Bonje Kurum memberitahu set janawkuasa lama terpaksa digunakan semula bagi menampung keperluan air di kawasan berkenaan. Jelasnya walaupun Jabatan Air telah menyewa set janawkuasa namun masih belum mencukupi.
Kita ada pam yang baru di intake sana, tetapi enjin set yang sedia ada tidak menampung. Karena enjin set yang sedia ini tidak termasuk dalam skop peruntukan ektaraf. Untuk jangka pendek, mereka menyewa enjin set. Tapi enjin ini pun tidak menampung kepada pam yang besar sekarang ini. Jadi ini yang akan diselesaikanlah oleh Jabatan Air. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan ke loji rawatan air di Telupit. Terdahulu beliau turut hadir bersama dalam taklimat yang dipengerusikan Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shah Hilmi Yahya di Pejabat Jabatan Air Telupit. Hasil taklimat dan perbincangan, Datuk Shah Hilmi memberi jaminan akan menyelesaikan masalah tersebut dalam masa terdekat agar penduduk Telupit mendapat bekalan air bersih secara konsisten. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama Otto. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih Suaran langsung dari Sabah.